Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Dan alhamdulillah ya, pada hari ini kita berkesempatan untuk menyambungnya perbincangan kitab Fathul Bari kita, iaitu kitab ilmu di jilid yang kedua. Dan pada pagi ini kita sebenarnya ingin menyambung perbahasan yang telah kita tampilkan pada minggu lalu, iaitu hadis kita yang berada di bab 49. Ya, okey. Hadis kita bab 49 yang bertajuk orang yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat tertentu sahaja. Dan hari ini kita masuk pada bahagian yang kedua. Maknanya di sana nanti ada bahagian yang ketiga dan bahagian yang keempat. Ya, untuk kita bincangkan tentang hadis ini. Sebab dia agak panjang juga ya, perbahasan yang ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya ini. Pada pagi ini, kita akan masuk terlebih dahulu pada perbincangan hadis yang telah saya bacakan pada minggu lalu, ya, yang saya hanya bacakan sahaja hadisnya sebagai hadis sokongan kepada apa yang telah diutarakan ataupun apa yang telah disebutkan oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, yang mana dia berpesan. Ingat apakah pesanannya? Masih ingat apakah yang Ali pesan? Ali radhiyallahu an kata, ya, bila kita nak bercakap dengan orang ramai, gunakanlah bahasa yang mereka fahami supaya mereka tidak mendustakan Allah dan juga Rasulnya. Maksud mendustakan di sini bila mereka salah faham dengan apa yang kita cakap ataupun apa yang kita sampaikan, bimbang-bimbang mereka menyebut sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Mereka mengatakan sesuatu yang mana Nabi SAW tidak katakan. Jadi di sini, ya, kita sokong. Maksudnya kita tampilkan hadis sokongan untuk ucapan Ali radhiyallahu an itu tadi dengan sebuah hadis yang dijadikan hadis yang kedua untuk bab kita yang ke-49. Jadi hadis ini bernombor 128. Jika masih ingat lagi, ya, minggu lepas Ustazah ada bacakan sebagai hadis sokongan, ya. Baik, jadi kita masuk ya pada perbincangan hadisnya. Hadis bernombor 128. Jika kita lihat di dalam kitab saya ini, dia berada di muka surat 418. Saya tidak pasti jemaah ya di sana berapa, di halaman yang keberapa ataupun muka surat yang keberapa. Jadi jika sekiranya berbeza, seperti biasanya saya mohon dapat diletakkan di ruangan komen. Jadi dapat bantu rakan-rakan yang lain ya supaya mereka boleh baca hadis ini. Ya, dan untuk rujuk perbincangan yang akan kita kupas ya pada pagi ini. Baik, hadis yang bernombor 128 menceritakan tentang Muaz ibn Jabal. Nak baca ke tidak hadis ini? Sebab saya dah baca dah pada minggu lepas. Macam mana? Boleh baca sendiri tak? Harapnya dapat baca sendiri ya. Ke nak baca sikit? Tak apa, begini. Ustazah nak kupaskan ataupun Ustazah nak simpulkanlah apa yang terkandung pada hadis kita yang 128 ini secara penceritaannya. Okey, sebab minggu lepas saya dah baca. Jadi kalau nak baca lagi satu persatu,
takut ambil masa. So begini, ya. Hadis ini menceritakan tentang Muaz ibn Jabal yang naik haiwan tunggangan bersama dengan Nabi SAW. Dan pada masa itu Nabi SAW panggil dia. Ya, Nabi kata apa? Ya Muaz bin Jabal. Maaf, ya Muaz bin Jabal. Nabi panggil dia. Jadi dia pun sahut panggilan Nabi. Dan itu berlaku sebanyak 3 kali. Ya, kalau kita rujuk kepada makna hadis kita tadi kan, ya, kita dapati bahawa ia berlaku sebanyak 3 kali. Muaz panggil. Sebab itu kalau kita lihat di skrin kita, ya, saya letakkan di yang warna biru, ya, teks yang warna biru, ada bracket itu, hal itu hingga berulang 3 kali. Tu Nabi panggil Muaz, Muaz jawab. Nabi panggil Muaz, Muaz jawab, dan Nabi panggil Muaz, Muaz jawab. Barulah setelah itu Nabi SAW menyampaikan sabda baginda kepada Muaz. Apa sabda baginda? Masih ingat lagi? Saya harap masih ingat lagi, ya. Sebab baru kita minggu lepas. So, takkan lupa. Mudah-mudahan tak lupa lah, ya. Okey, tapi tak mengapa. Kita hashtag throwback. Kita hashtag throwback lah apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan hadis ini. Iaitu, Nabi kata kepada Muaz, tidaklah seseorang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah tulus dari hatinya. Tulus dari dalam hatinya. Kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Jadi, Muaz dia begitu gembira mendengar apa yang Nabi SAW sampaikan itu tadi. Dan dia nak beritahu kepada orang ramai, ya, tentang berkenaan mereka yang ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mereka mengaku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah dan Muhammad adalah Rasulullah, yang mana dia ucapkan dengan penuh keikhlasan dalam hatinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharamkan baginya neraka. Bila Muaz dengar, dia rasa gembira dan dia kata kepada Nabi, saya nak sampaikan kepada orang ramai. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata di sini, Nabi kata kepada Muaz, jika demikian nanti mereka hanya bergantung sahaja tanpa mahu beramal. Ini kebimbangan Nabi SAW. Bila Muaz beritahu kepada orang ramai yang mana mereka hanya faham daripada sudut zahir hadisnya sahaja. Sebab itu, pada pagi ini kita akan bincangkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Kita pergi satu persatu terlebih dahulu, perkataan demi perkataan sebelum kita nak kupas, ya, tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tadi. Baik jemaah, kita lihat kepada syarah hadis. Syarah hadis di sini ada beberapa perkataan yang ditampilkan kepada kita dalam kitab. Sebagaimana biasanya, Ustazah akan pilih beberapa perkataan sahaja, ya, yang mana Ustazah rasa sesuai, ya, untuk kita bincangkan. Jadi bagi syarah hadis ada beberapa perkataan yang Ustazah pilih, iaitu pertama kita lihat kepada perkataan radifuhu. Perkataan radifuhu ini berada pada perkataan yang kedua dalam kitab. Okey? Perkataan radifuhu maksudnya apa? Dibonceng di belakang beliau. Maksudnya Muaz ibn Jabal berada di belakang Nabi SAW naik binatang tunggangan itu, haiwan tunggangan tersebut. So dia berada di belakang Nabi SAW. Iaitu kalau kita lihat kepada maksudnya, ikut menunggang haiwan tunggangan di belakang Rasulullah SAW. Jadi situasi, ya, keadaan hadis ini diceritakan begitu. Muaz naik satu haiwan tunggangan bersama dengan Nabi SAW, yang mana dia berada di belakang Nabi. Dan jika kita rujuk dalam kitab, ya, biasanya lafaz ini iaitu lafaz radif di situ. Radifuhu digunakan untuk menunjukkan jenis haiwan iaitu unta. Kebiasaannya. Namun, kita dapati dalam kisah ini, ya, di dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa binatang tunggangan yang dibonceng Muaz di belakang Rasulullah SAW itu adalah seekor keldai.
Jadi Nabi dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan Nabi naik keldai bersama dengan Muaz. Muaz duduk di belakang dan barulah berlaku dialog antara Nabi dan Muaz. Ya, so situasinya sedemikian. Baik, perkataan seterusnya, apakah perkataan itu? Kita lihat di sini. Maaf ya. Masih lagi di slide yang sama. Kita ada perkataan labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Tadi kan saya baca hadisnya secara sekali lalulah kita baca tadi hadisnya. Nabi panggil Muaz. Apa Muaz jawab? Muaz jawab labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Apa maksudnya? Dia menjawab, aku memenuhi panggilan. Maksud labbaika, labbaik itu maksudnya ialah aku memenuhi panggilan. Dan kita ada ungkapan kata wasa'daika di sini. Maksud wasa'daika, kalau kita rujuk dalam kitab, dijelaskan kepada kita, kata as-sa'd bererti bantuan. Jadi seolah-olah ketika Muaz ni, dia menjawab dengan ungkapan kata labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Maksudnya ialah, dia nak kata kepada Nabi, aku penuhi panggilanmu dan sedia membantu. Begitu keadaannya. Jadi bila Nabi SAW panggil Muaz ibn Jabal, wahai Muaz ibn Jabal, dia pun jawab, ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu dan aku sedia untuk membantumu. Ya, dan itu berlaku berapa kali? Thalathan. Nabi panggil Muaz dan Muaz jawab, ia berlaku sebanyak 3 kali sebagaimana yang disyarahkan pada perkataan thalathan di sini. Ya, perkataan thalathan di situ bermaksud 3 kali, maknanya seruan Nabi SAW dan jawapan Muaz radhiyallahu an berlaku sebanyak 3 kali. Barulah Nabi SAW beritahu kepada Muaz, ya, sabda baginda, iaitu apa kata Nabi? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan, ya, min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Ini kata Nabi kepada Muaz setelah berlaku panggilan dan jawapan daripada panggilan itu sebanyak 3 kali. Dalam sabda Nabi SAW itu tadi, kita ada perkataan sidqan. Okey, kita ada perkataan sidqan yang mana maksudnya di sini, ya, kalau kita rujuk dalam kitab kita di halaman 420, cuba cari perkataan sidqan di dalam kitab masing-masing sebab kitab saya ni tak sama, ya, muka suratnya dengan jemaah. Jika ada yang sama, 420. Jika berbeza, minta, ya, bantu teman-teman letakkan di ruangan komen di halaman yang keberapa. Baik, untuk perkataan sidqan ini maksudnya tulus. Tulus ni ikhlas. Okay, ikhlas. Dengan lafaz ini maksudnya bererti syahadat yang diucapkan. Maaf, ya, ada kesilapan daripada sudut tayupan di situ. Syahadat yang diucapkan oleh orang munafik tidak termasuk dalam kategori ini. Lafaz dalam hadis Nabi sidqan min qalbihi boleh dikaitkan dengan kata sidq. Maksudnya ikhlas itu tadi. Ya, tulus tu tadi kita boleh kaitkan dengan perkataan ikhlas yang ada dalam hati seseorang. Jadi, ya, kita nak kata begini, syahadat dengan lisannya ia perlu diikuti oleh ketulusan hati. Bila kita mengucap 2 kalimat syahadat, bila kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi SAW itu Muhammad adalah pesuruh Allah, bermakna ungkapan kata itu ia perlu diucapkan dengan seikhlas yang ada dalam hati kita, setulus-tulusnya dalam hati kita. Maka sebab itu, ya, golongan munafik kita tak boleh masukkan di dalam hadis ini. Yang mana kita tahu, orang munafik ini bila mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mereka ni tidak ikhlas. Hanya penampilan sahaja yang menunjukkan mereka itu beriman, tetapi dalam hati mereka tidak. Itu yang ditunjukkan, ya, banyak. Bahkan dalam Al-Quran Al-Karim pun banyak menceritakan tentang bagaimana orang munafik ini. Mereka
Depan lain, belakang lain. Luar lain, dalam lain. Dia begitu. Jadi kalaulah di luar mereka ucapkan kalimat syahadat tadi, dalam hati mereka, tak. Dia bukan begitu. Jadi sebab itu, untuk memahami hadis ini, yang Nabi katakan tadi, siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dia bukan hanya semata-mata orang itu bersaksi dengan lisannya, yang dia ucapkan dengan lisannya, tetapi ia ada syarat. Apa syaratnya? Ia perlu diucapkan sidqan min qalbi, tulus ikhlas daripada dalam hatinya. Ya, sebab itu bila kita lihat lagi sekali dalam penerangan ini, ya, syahadat dengan lisan ia diikuti oleh ketulusan hati. Jadi ia bukan hanya semata-mata yang kita ucapkan, tetapi ia sama dengan apa yang ada dalam hati kita. Maka atas dasar itu di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau memetik pendapat daripada At-Tibi. Ya, beliau memetik pendapat daripada At-Tibi, yang mana At-Tibi ketika beliau mencarahkan hadis ini, beliau kata berkenaan dengan sidqan itu tadi, ialah dia kata sidqan menunjukkan makna istiqamah, konsisten, selari. Kita boleh kata selari, konsisten, selari. Sebab dia jelaskan begini, sidq dalam ucapan bererti apa yang terucap sesuai dengan isi ucapannya. Dan sidq dalam perbuatan bererti sentiasa melakukan akhlak yang terpuji. Maknanya di sini, At-Tibi ketika beliau mensyarahkan perkataan sidqan yang terdapat dalam hadis Nabi SAW itu tadi, dia berikan kepada kita dengan dua keadaan untuk menunjukkan betapa pentingnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ia mesti selari dengan apa yang ada dalam hatinya itu tadi. Yang mana dia kata begini, dua keadaannya, pertama, ucapan bererti apa yang diucapkan. Sekali lagi, kenapa saya je ucapan ni macam itu? Minta maaf ya. Dalam ucapan bererti apa yang diucapkan sesuai dengan isi ucapannya. Ya, apa yang diucapkan sesuai dengan isi ucapannya. Maknanya, kalau kita lihat, kalau saya nak pecahkan lagi perbincangan ini, maksud ucap syahadah dengan tulus dari hati ini, dia mesti menepati dua keadaan itu. Apakah ia? Dia mesti istiqamah, itu ada konsisten di situ kan? Dia mesti selari daripada sudut ucapan dan juga perbuatan. Bila kita kata daripada sudut ucapan, apa yang diucapkan, ia mesti sesuai dengan isi ucapannya. Bila seseorang dia mengucap dua kalimah syahadat, dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi SAW itu Muhammad adalah pesuruh Allah, ia mesti, ucapan tersebut mesti sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kalau daripada sudut perbuatan, dia sentiasa melakukan akhlak yang terpuji. Samalah, apa yang dia ucapkan, kalau dia ucapkan perkara yang baik, diri dia juga menunjukkan perkara yang baik. Dia sedemikian. Syahadat begitu. Bila kita sebutkan, bila kita mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah, daripada sudut lisan kita, hati kita ikhlas dan meyakininya. Dan kita buat apa yang benar-benar kita ucapkan tadi. Daripada sudut perbuatan. Orang yang mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah, bermakna dia tak buat perkara-perkara yang syirik. Begitu keadaannya. Selarikan, ucapannya dengan perbuatan dia, ucapannya dengan isi hati dia. Isi hati itu beriman dah. Isi ucapan menunjukkan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Okey, dalam hati tetap mantap tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kelakuan kita selari ataupun tidak, ia mesti selari. Solat, sebab apa? Kita beriman kepada Allah. Puasa, buat perkara-perkara yang Allah perintahkan, tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Maknanya itu selari dengan keimanan kita.
yang dah kita ucapkan itu tadi. Baru tepat keadaan orang yang begini. Jadi, apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Ya, apa yang diucapkan dia mesti sesuai dengan apa yang tercermin dalam tingkah laku. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 33. Dalam surah Az-Zumar ayat 33, saya tak letakkannya dalam slide kita, tetapi dalam kitab ada. Jika siapa yang tidak ada kitab, sila buka apps Al-Quran, cari surah Az-Zumar ayat 33, Allah berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih." Dan orang yang membawa kebenaran, iaitu Nabi SAW, dan membenarkannya. Kita bawa kebenaran, Nabi bawa kebenaran, Nabi membenarkannya. Ada orang betul, dia cakap benda-benda yang benar. Tapi adakah dia membenarkan apa yang dia ucapkan? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kalau kita nak jadi orang yang sebagaimana Nabi sebutkan tadi, dia mengaku Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang berhak disembah dan Nabi SAW adalah pesuruh Allah. Apa kata Nabi? Yang dia ucapkan dengan ikhlas daripada lubuk hatinya itu, Allah akan haramkan dia daripada api neraka. Tapi kena ingat, dia bukan hanya semata-mata kita ucapkan, tapi ia mesti selari dengan apa yang ada dalam hati kita dan dengan apa yang kita cerminkan daripada sudut tingkah laku dan perbuatan kita. Ya, sebab itu dikatakan begini, pendapat ini bagi menghilangkan kesalahfahaman pada zahir teks hadis. Sebab kalau kita baca hadis ini secara zahirnya sahaja, kan, ramai orang yang bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah. Ramai. Ya, tapi bagaimana keadaan hati mereka? Adakah ikhlas? Itu kita masing-masing lah ya. Kita lihat kepada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita pun tak boleh nak judge orang lain. So di sini, syaratnya kalau betul nak dapat sebagaimana yang Nabi sebutkan tadi, Allah haramkan ia daripada api neraka, ia mesti ikhlas. Perbuatan mesti selari. Dia begitu. Jadi apa yang dijelaskan oleh At-Tibi di sini, ia menghilangkan kesalahfahaman. Ramai orang yang hanya sekadar berkata, tak apalah, saya dah ucap 2 kalimah syahadah, insya-Allah saya masuk syurga. Bukan Nabi kata begitu. Bukankah Nabi kata Allah haramkan kita kalau ucap bersaksi ni gini, kan? Allah haramkan kita daripada masuk neraka. Buat maksiat banyak-banyak tak apa, yang penting kita dah ucap, kita dah bersaksi tadi. Mungkin ada orang yang akan faham sedemikian. Mereka tinggalkan amalan. Mereka tidak beramal. Mereka memperlekehkan amalan-amalan saleh. Kerana apa? Mereka hanya bergantung pada ucapan, persaksian mereka. Yang mereka kata, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah. Mungkin mereka hanya bergantung kepada itu saja. Ini sebabnya kenapa Nabi larang Muaz ibn Jabal menyebarkan ucapan baginda itu tadi. Tapi di sini At-Tibi sudah menjelaskan apa maksudnya. Ya, supaya kita tak salah faham dengan zahir teks hadis. Jadi daripada itu, ya, daripada penjelasan tadi, ya, kita fahami begini. Zahir teks hadis yang ada di bab kita ini menyebutkan bahawa siapa yang mengucap syahadat, mereka tidak masuk neraka. Okey, itu yang kita faham. Tapi kena ingat, di sana ada dalil-dalil qat'i. Dalil qat'i ni ialah dalil yang kita kata dia tak perlu dipertikaikan. Ya, okay, secara umumnya lah gitu saya boleh kata. Yang mana kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah berpegang bahawa orang yang beriman, itu orang mukmin, bila dia melakukan kemaksiatan dan dia mati dalam keadaan kemaksiatannya tadi, tapi dia orang beriman, ya, yang telah mengucap 2 kalimah syahadat, dia tetap akan diseksa terlebih dahulu. Kemudian dikeluarkan dari neraka melalui syafaat. Dia begitu keadaannya. Ya, sebab tu dia tak mudah-mudah. Ya, bukan hanya semata-mata kita mengucapkan 2 kalimat syahadat,
kemudian Allah pun masukkan kita ke dalam syurga. Dia bukan begitu. Ia mesti diikuti dengan keikhlasan kita. Ia mesti diikuti dengan amalan kita. Kalau tak, orang tak beramal, ya, betul tak? Orang tak kisah dah nak amal ke tak amal. Yang penting saya dah ucap 2 kalimah syahadat, saya masuk syurga, ahli syurga lah saya. Orang akan fikir sedemikian. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang begini. Orang mukmin yang mana ya dia memang mengucapkan 2 kalimah syahadat. Tapi kemudian dia mati dalam keadaan yang mana dia tak bertaubat kepada Allah ya, daripada dosa-dosa dia. Ada dosa lah yang dia lakukan. Ada kesilapan, ada kesalahan. Orang yang begini, walaupun dia dah ucap 2 kalimat syahadat, ya, dia tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka untuk membersihkan dia daripada dosa-dosanya, dan kemudian nanti Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Allah dengan syafaat Allah. Dia begitu. Yang kita imani, yang kita yakini sebagai orang yang beriman, ya, yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dia begitu. Kita tak kata kalau dah ucap dia dah boleh masuk syurga. Tak beramal pun tak apa, nanti akan masuk syurga juga. Tak boleh. Sebab itu, bila kita nak faham tentang hadis ini, ya, yang kita baca ini, kita lihat begini. Secara kesimpulannya begini jemaah, berkenaan dengan hadis kita. Iaitu, ucapan syahadat, dia yang kita ucapkan ini, yang menyebabkan orang itu diharamkan masuk ke dalam api neraka Allah, yang menyebabkan dia masuk dalam syurga Allah adalah apabila dia adalah orang yang mengerjakan amal soleh. Okey? Apabila dia adalah orang yang mengerjakan amal soleh. Inilah yang kita kata, sebagaimana pendapat At-Tibi itu tadi. Bila orang itu, dia dah mengucap 2 kalimah syahadat, ia mesti selari dengan apa yang ada dalam hatinya, selari juga dengan amalannya. Sebab itu, ya, kita ada rukun iman dan rukun Islam kita. Yang mana rukun Islam itu dia merealisasikan rukun iman yang kita imani. Kita beriman tentang keesaan Allah, kita beriman dengan kitab-kitab Allah, hari kiamat, qada dan qadar, kita beriman dengan para anbiya, kita beriman dengan para malaikat. Tapi adakah itu hanya sekadar keimanan-keimanan yang ada dalam hati kita? Adakah cukup begitu? Tak. Ia perlu diikuti dengan amalan untuk merealisasikan keimanan yang kita yakin dalam hati itu. Dengan pengamalan solat kita, zikir, puasa, ibadah haji, kan? Dengan perbuatan-perbuatan adab-adab yang baik yang kita panggil sebagai amal soleh lah. Baru tepat. Orang yang begini, ya, yang mengerjakan amal soleh itu tadi, bila dia mengucapkan syahadat, tulus daripada hatinya, Allah haramkan baginya masuk dalam api neraka, dan barulah Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Allah. Okey, saya harap faham ya perbincangan kita pada pagi ini. Itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Dan kita sebenarnya belum habis ya berbincang tentang hadis ini. InsyaAllah kita akan sambunglah ya pada minggu hadapan untuk lihat lagi berkenaan dengan syarah hadis ini pada perkataan-perkataan yang berikutnya. Sebab ini baru beberapa perkataan sahaja dan kita ada beberapa lagi perkataan yang ingin saya tampilkan sebagai antara perbincangan yang terdapat dalam hadis kita ya di bab yang ke-49. Mudah-mudahan ya saya doakan kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan Allah berikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi di ruangan yang sama, di masjid yang sama, iaitu Facebook Masjid Yusof Ishak ataupun YouTube Masjid Yusof Ishak untuk kita ikuti pengajian ini di sesi yang akan datang. Jadi Ustazah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.